Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Nama saya Muhammad Farhizam bin Supahat, pelajar tahun akhir Fakulti Kejuruteraan dan Alam Bina, Universiti Kebangsaan Malaysia. Okey, baiklah, dalam video ini saya akan menerangkan tentang projek akhir tahun saya yang bertajuk pengukuran antropometri beg udara sisi untuk keperluan penarafan ASEAN NCAP. Okey, pertama sekali saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada penyelesaian saya iaitu Dr. Muhammad Razli bin Abu Mansur atas bimbingan dan tunjuk ajar beliau sepanjang menyelesaikan projek ini. Tidak lupa juga kepada ibu bapa, keluarga dan rakan-rakan yang membantu secara langsung atau tidak langsung. Okey, baiklah, untuk penerangan secara ringkas, kita boleh merujuk kepada abstrak yang terdapat dalam poster ini, di mana ASEAN NCAP telah memperkenalkan sistem penarafan bintang bagi tahun 2021 sehingga 2025 yang telah diubah suai sedikit berbeza dengan tahun 2017 hingga 2020, yang mana mengandungi perlindungan penumpang dewasa, perlindungan penumpang kanak-kanak, bantuan keselamatan dan juga keselamatan penunggang motosikal. Bagi perlindungan penumpang dewasa iaitu AOP, perlanggaran sisi adalah salah satu ujian yang dijalankan dengan menggunakan beg udara sisi. Untuk memastikan beg udara sisi tersebut dapat melindungi kepala pengguna dengan baik, ASEAN NCAP memerlukan data antropometri populasi Malaysia dan Thailand untuk mendapatkan ukuran beg udara yang paling optimum. Dengan itu, 42 dimensi antropometri telah dikumpulkan daripada 400 orang Malaysia dan juga 500 orang populasi Thailand, dan keputusan yang dapat diperolehi adalah perbandingan mendapati populasi Malaysia lebih tinggi berbanding populasi Thailand, dan ukuran beg udara sisi paling optimum untuk Malaysia dan Thailand juga berjaya diperolehi. Seterusnya, saya akan menceritakan sedikit sebanyak pengenalan tentang projek saya ini. Okey, baiklah. Sejak kebelakangan ini, aktiviti pengeluaran kenderaan meningkat dalam kadar yang sangat tinggi seiring dengan perkembangan ekonomi yang pesat. Sebagai akibat, kemalangan jalan raya yang direkodkan juga meningkat dengan jumlah yang sangat tinggi. Tetapi, semasa pandemik COVID-19 yang mana usaha kerajaan melaksanakan Perintah Kawalan Pergerakan iaitu PKP telah mengurangkan kadar kemalangan, tetapi itu hanya untuk jangka masa yang pendek iaitu lebih kurang 3 hingga 4 bulan. Berdasarkan pada kajian, menjelang tahun 2030, kemalangan jalan raya dijangkakan berada pada kedudukan ke-7 penyebab kematian. Pelanggaran sisi mencatatkan rekod kedua terbanyak selepas pelanggaran hadapan, tetapi pelanggaran sisi mendatangkan risiko yang lebih tinggi pada bahagian toraks, perut dan juga kepala. Jadi, data antropometri sangat diperlukan oleh ASEAN NCAP untuk dianalisis dan mendapatkan ukuran beg udara sisi yang paling optimum untuk populasi Malaysia dan juga Thailand. Okey, sekarang saya akan fokus kepada objektif dan juga penyataan masalah dalam projek saya. Setiap projek memerlukan objektif tersendiri untuk memastikan projek tersebut berguna dan dapat menyelesaikan sesuatu masalah. Untuk projek saya, objektif pertama adalah menganalisis data antropometri populasi Malaysia dan juga Thailand dan melakukan sedikit perbandingan. Objektif kedua adalah mendapatkan ukuran beg udara yang paling sesuai dan paling optimum yang mana boleh diguna pakai oleh populasi Malaysia dan juga Thailand. Bagi penyataan masalah, yang pertama adalah data antropometri populasi Malaysia dan juga Thailand diperlukan sebagai panduan untuk penarafan teknologi beg udara sisi. Penyataan masalah yang kedua adalah ukuran beg udara yang paling optimum untuk Malaysia dan Thailand diperlukan oleh ASEAN NCAP untuk sistem penarafan bintang. Sekarang saya akan fokus kepada keputusan dan seterusnya perbincangan daripada dapatan projek saya ini. Pertama sekali, saya akan fokus kepada perbandingan antara Malaysia dan juga Thailand untuk dimensi antropometri C1 iaitu ketinggian titik rujukan 90 degree, C10 panjang pedal ke pinggul dan C2A iaitu panjang pedal ke titik rujukan untuk standard posture. Untuk lebih jelas, dimensi C1, C10 dan C2A boleh dirujuk di darjah 1 pada bahagian metodologi. Perbandingan dilakukan pada nilai min untuk ketiga-tiga dimensi iaitu C1, C10 dan C2A.
Daripada ukuran tersebut, kita dapat lihat nilai min untuk populasi Malaysia untuk ketiga-tiga dimensi adalah lebih tinggi berbanding populasi Thailand. Ini boleh dikatakan bahawa populasi Malaysia adalah lebih tinggi berbanding populasi Thailand. Seterusnya, saya akan fokus kepada ukuran baik udara sisi. Ukuran dilakukan seperti dalam rajah 2 pada bahagian metodologi. Ukuran telah dilakukan pada kereta Prodom Myvi dan juga Proton X70 untuk responden Malaysia. Untuk memastikan ukuran baik udara sesuai, nilai min untuk C2A dan C6A seperti dalam rajah 5 mestilah berada dalam kawasan tersebut. Begitu juga untuk C1 dan C5, nilai min mestilah berada dalam kawasan itu juga. Jadi, daripada data yang diperolehi, nilai min C2A, C6A dan C1, C5 berada dalam kawasan beg udara sisi untuk kedua-dua model kereta iaitu Myvi dan juga X70. Ini menunjukkan ukuran yang diambil adalah sesuai untuk populasi Malaysia. Untuk populasi Thailand, dimensi antropometri yang diambil daripada kereta sedan dan pickup, tetapi tidak dinyatakan spesifik model seperti yang digunakan. Tetapi, jika dilihat dimensi C2A, C6A, C1 dan juga C5, nilai min menunjukkan populasi Thailand masih lagi berada dalam ukuran yang sama digunakan oleh populasi Malaysia. Jadi, konklusi yang boleh dikeluarkan adalah bahawa populasi Thailand juga boleh menggunakan ukuran beg udara yang sama seperti populasi Malaysia. Dan yang terakhir sekali adalah kesimpulan daripada projek saya ini. Hasil daripada perbandingan yang telah dilakukan menunjukkan populasi Malaysia adalah lebih tinggi berbanding populasi Thailand. Dan yang kedua adalah ukuran beg udara sisi berjaya diperolehi, yang mana ukuran tersebut sesuai untuk populasi Malaysia dan juga Thailand. Baiklah, setakat ini sahaja pembentangan poster akhir tahun saya. Harap pihak tuan puan dapat memahami tentang kajian saya ini. Sekian, terima kasih.